Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih lagi ada. Mudah-mudahan ibu bapa kita semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, sentiasa diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sehingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kekuatan, memberi bantuan kepada kita untuk kita semua boleh melakukan ketaatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan ini adalah disebabkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan kita berharap mudah-mudahan bantuan, kekuatan untuk kita menjadi hamba Allah yang taat ini berterusan kepada kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan sambung bacaan berkaitan dengan hati yang teguh di atas kebaikan. Sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan dulu, hati kita ini menjadi rebutan di antara dua benda. Yang pertama, iman. Yang kedua, nafsu. Hati menjadi rebutan di antara dua benda, iman dan nafsu. Kalau hati berjaya dikuasai iman, maka dia akan menghasilkan perkataan, tindakan-tindakan yang baik, menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hati dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, kalah iman, maka tindakan, perkataan yang akan terjelma ialah tindakan dan perkataan yang menyeleweng daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, tidak dapat tidaklah tuan-tuan,
kita kena menyediakan vaksin. Seumpama kita sekarang ni sibuk dengan suntikan vaksin untuk mengawal penularan wabak COVID-19. Sebenarnya hati kita juga perlu divaksin. Jangan kita hanya, ni bukan tuan-tuan, kita sebut secara umum, kita ingat vaksin dos 1, dos 2 tambah lagi dengan booster, kan? Tapi terlupa untuk memberi vaksin yang sangat penting kepada hati. Sebab tu kata ulama, di antara vaksin yang sangat berkesan untuk merawat hati ini, iaitu yang pertama sekali, tak dapat tidak tuan-tuan, kita kena mengaji Al-Quran, kena baca Quran. Baca Quran. Yang dah boleh baca, istiqomahlah dalam keadaan membaca Al-Quran. Yang tak boleh, slow-slow carilah, kan? Kau segan nak belajar ramai-ramai di masjid ni, ikhtiarkan cari seseorang untuk dia belajar Al-Quran sehingga dia boleh baca Al-Quran. Kalau boleh setiap hari lah, sebab ni vaksin yang paling kuat sekali untuk hati, nak rawat hati ni. Yang kedua, kita kena belajar ilmu yang sahih. Kena belajar macam ni lah tuan-tuan, kita duduk dalam majlis-majlis seumpama ni, insya-Allah. Kalau kita tidak berkesempatan duduk dalam majlis ilmu seumpama ni, carilah masa. Sekarang ni banyak medium yang kita boleh dapatkan ilmu, belajar melalui YouTube, carilah ustaz-ustaz yang kita dah kenali, wataknya, ilmunya, kita boleh belajar juga sebenarnya. Itu jika sekiranya kita tidak berkesempatan untuk dalam majlis seumpama ni. Jadi kita boleh juga dapatkan peluang untuk mempelajari ilmu-ilmu daripada medium hasil daripada kecanggihan teknologi yang sedang berlaku ni. Dan yang terakhirlah kata ulama ni, kita mestilah membanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat tidak. 3 perkara ni mestilah kita lakukan secara istiqamah sebagai merawat ataupun memberi vaksin kepada hati kita, supaya hati kita sentiasa teguh di atas jalan kebaikan, tak mudah goyang, tak mudah goyang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat penting. Antaranya disebut, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub isrif qalbana ila ta'atik. Maksud dia, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Minta juga dengan Allah, walaupun kita sudah berada di atas jalan yang betul, tapi kita minta supaya Allah tidak membolak-balikkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana, kita selalu sebut dalam doa lepas sembahyang pun kita baca, jangan engkau gelincirkan hati kami ba'da iz hadaitana, selepas engkau beri hidayah kepada kami, selepas engkau beri petunjuk kepada kami. Kita minta doa. Yang ni Nabi mengajar pada kita juga doa yang lain, supaya Allah tetapkan hati kita di atas agama Allah ini, agama Islam ini. Wahai yang memalingkan hati-hati, palingkan hati kami ke arah mentaatimu. Mana kalau Allah nak palingkan kita dalam keadaan berada di atas jalan yang tak betul, kita minta supaya Allah palingkan hati kita untuk buat perkara yang betul. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati itu umpama sehelai bulu ayam yang berpusing-pusing ditiup angin di tengah padang yang luas. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abu Asim dalam kitab As-Sunnah
nombor 227, ya, riwayat Ahmad, jilid 4, strok 419, muka surat 408. Ini rujukan kepada hadis daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Hati ini ibarat bulu, mudah diterbangkan ke mana-mana, ringan, kan? Sebab itulah kita memohon doa pada Allah supaya Allah sentiasa meneguhkan hati kita di atas jalan yang benar, ya, tidak sekejap gini, ya, mari tarikan lain dah jadi lain, kan? Seumpama macam kita pergi umrah, pergi haji, kan, tengok watak Duyufur Rahman, semua baik, semua semangat nak bersedekah, mencari orang-orang susah ni kerana nak bagi sedekah, kan? Tapi bila dia tak duduk dalam suasana tu, dia lain. Orang datang sedekah pun tak nak bagi, orang minta sedekah ke dia pun tak ulur. Ada iklan-iklan untuk dia berpeluang sedekah pun tak beri. Dia jadi bakhil pula. Sedangkan masa dekat Mekah, kan, sebaliknya mudah nak sedekah. Memang dia dah ready, dah duit dalam poket ni untuk nak bagi sedekah. Kalau tak jumpa dengan fakir miskin, dia cari juga. Makna kalau dia balik, poket ni dah kosong dah. Makna kalau ada lagi duit dalam poket ni, berasa macam tak seronok aja sampai ke hotel tu. Lepas tu dia akan cari juga. Dia tanya, ustaz, hari ni tak ada fakir miskin, fakir miskin tak jumpa, ya? Ustaz kata boleh juga bagi dekat yang bersih tu jalan, boleh juga, ya? Cleaner yang cuci masjid haram tu boleh juga nak bagi. Ataupun nanti sampai dekat hotel tu bagi hak yang tukang kemah bilik jemaah-jemaah tu pun boleh juga, ya? Gaji dia orang tak besar, duduk pula dekat Mekah, ya? Duduk kat Mekah. Ibarat kita sini gaji 3,000 duduk KL. Sebenarnya kalau orang gaji 3,000 duduk Kuala Lumpur, miskin. Tapi kalau gaji 3,000 duduk dekat kampung sawah, kaya dia. Ada beza. Pasal apa? Kampung sawah ni kita macam-macam lagi, boleh makan itu, makan ini, kan? Kos hidup pun tidaklah tinggi sangat, kan? Tapi kalau orang yang dulu mungkin dalam tahun 80-an, dia dengar kos hidup sekarang di kampung sawah pun tinggi, kan? Ya, tapi kalau kehidupan dekat bandar besar, itu lagi besar lah dia punya apa-apa belanjaan dia. Jadi duduk dekat Mekah ni kos hidup tinggi. Sebab tu tuan-tuan, kalau beli nasi sebekas tu 15, kan, 15 rial, makna kena ada duit 15 rial baru boleh beli. Tapi 15 rial dia tu kita boleh makan 3 orang untuk saiz kita orang Malaysia ni. Cuma kalau kita nak cari nasi 2 ringgit satu tu tak ada lah, kecuali pagi-pagi musim haji, itu ada, apa, peniaga-peniaga daripada Indon, dia buat nasi lemak, dia buat nasi goreng, dia buat bihun goreng. Ada juga yang buat nasi kerabu, sebab dia tahu orang Malaysia ni 2 minggu je, kan, 2 minggu je boleh selera makan masakan yang bukan Melayu. Lepas tu meleleh air liur je, teringat sedap nasi lemak kampung kita lagi, sedap roti canai kampung kita lagi, kan? Semua yang dimasak kat kampung kita ni semua sedap. Tu tak dapat yang masakan orang kita. Indon pun boleh lah, sebab dia ada juga kena-kena, kan, dengan kita punya masakan tu, cita rasa dia, ya? Jadi sebab itu kita minta supaya Allah tolong kita, bantu kita untuk kita ni melakukan kebaikan. Keteguhan hati terhadap perkara baik ataupun buruk dan keadaan yang terumbang-ambing antara dua perkara tersebut terbahagi kepada 3, kata Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, iaitu yang pertama, hati yang dimakmurkan dengan takwa, disucikan
daripada segala dosa maksiat melalui proses latihan yang berterusan, juga dibersihkan dari segala akhlak yang buruk. Ini yang pertama, kena bersungguh baru boleh buat. Kalau setakat sembang je, saya nak jadi orang baik ustaz, tapi kita bagi cadangan, kalau nak jadi baik kena buat ini, kena buat ini, kena buat ini. Sebab kalau nak buat tu dia kata payah sikit, tapi cita-cita tu ada nak jadi orang baik, dia tak akan berlaku sekadar cita-cita, dia mesti kena mujahadah. Kena ada mujahadah. Penat, letih kan, kita nak buat ibadat ni penat tuan-tuan, letih. Ni tak lama lagi bulan Ramadan, kena puasa, kena tarawih, qiyamul lail, tadarus. Kalau tak kuat mujahadah, itu yang kita jumpa ada yang tak puasa sebab tak kuat mujahadah dia. Ada yang tak berterawih, puasa tapi tak terawih. Kan? Sebab apa? Tak kuat mujahadah dia. Ada yang puasa, ada yang terawih, tadarus tak. Sebab apa? Tak sanggup mujahadah. Tadarus lalu dia buat. Kalau grup lelaki ni lepas mayang terawih pukul berapa nak sudah, kena pula dapat kumpulan ahlinya, ada yang merangkak baca jenuh, masak kan. Tapi sebenarnya lama duduk dalam majlis tadarus itu, walaupun ada kalangan ahlinya yang membaca merangkak-rangkak, lagi banyak pahala dapat ya. Pahala sabar, pahala boleh tunjuk, boleh ajar sahabat kita yang merangkak-rangkak. Tak ada kerugian pun. Kalau kita duduk dengan kawan yang pandai-pandai dah baca, kita tak ada peluang mengajar, kita dengar aja. Tak menguji kesabaran kita, sebab dia 3 minit satu muka siap. Mana nak dan menguji kesabaran. Yang menguji kesabaran ni bila ada ujian, ya Allah, nak boleh habis kawan kita satu muka ni setengah jam lah, kita tengok. Itu memang menguji kesabaran. Lepas tu esok kena fikirlah kaedah nak buat macam mana ni kawan yang satu muka setengah jam ni dia ambil masa ni ya. Kan jadi dia kena ada create idea macam mana nak buat, nak tolong kawan dia ni, supaya dia berpeluang juga baca satu muka surat kan. Mana idea, pahala bagi idea, pahala sabar, pahala mengajar, banyak tu. Bukan pahala membaca, pahala mendengar je ya, berkali-kali ganda dia dapat. Tak apa, kalau nanti Ramadan buatlah tadarus, kalau boleh dapat kumpulan yang ahlinya ramai tak pandai baca. Pukul 1 tiap malam habis, tak apa pukul 1 pun kan? Hanya boleh dilakukan kalau sekiranya ada mujahadah. Lepas tu nak kena qiyamul lail, walaupun tidak wajib, tapi itulah peluang kan. Sebab memang kita akan bangkit sahur, alang-alang dah bangkit sahur, buatlah qiyamul lail walaupun sekadar 2 rakaat. Kod malam lain bangkit juga tapi tak ada qiyamul lail, masuk bilik air, selesai dah qada hajat, naik semula tempat baring, tidur balik. Tak payahlah, kira payah nak jumpa qiyamul lail ni. Bukan kita tak mau qiyamul lail, ujian tilam tu tak boleh tahan. Walaupun tadi dah bangkit dah, tapi untuk nak ambil semayang tu tak kuat. Ini termasuk saya jugalah kan, yang cerita tu sama ia lah. Tapi kalau Ramadan bangkit sebab nak sahur, tahu tak? Bangkit sebab nak sahur. Ada orang Allah bagi kelebihan pada dia, walaupun waktu sahur selera makan dia tinggi kan? Walaupun dia tak lalu makan, tak apa, ambil juga barakah sahur, walaupun sekadar minum air sejuk, nak ambil barakah sahur tu. Jadi rezekilah kalau orang yang lalu makan juga waktu sahur. Dia alang-alang dah dapat bangkit untuk sahur,
buatlah qiyamul lail. Sebab tu kalau sebut qiyamul lail pada bulan Ramadan ni, insya-Allah ramai yang boleh buat. Tapi lagi ramai yang tak boleh buat sebab tak ada mujahadah. Dia menuntut ada mujahadah. Ramai dah yang boleh buat, tapi kalau nak nisbah dengan yang tak buat, lagi ramai. Sahur kan main, awal lagi dia bangkit pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kan, terutamanya isteri kita kan, mak kita, sebab dia nak siapkan juadah anak-anak, suami nak bersahur. Suami tak apalah, tunggu dah siap hidang baru isteri gerak bangkit kan. Jaranglah suami yang buat persediaan untuk bersahur ni, selalunya orang perempuan lah kan. Dia orang perempuan tu lah peluang dia sebenarnya dapat pahala banyak dalam Ramadan. Orang perempuan sahur dia sedia, buka dia sedia kan. Pahala orang puasa tu semua dapat kat dia juga. Berapa ramai hak yang jamu, yang makan masa dia jamu buka puasa, buat persiapan buka puasa tu, kalau dia ada anak 10 kan, campur dengan suami dia, wah 10 11, dan juga puasa untuk diri dia, berkali-kali ganda ganjaran tu. Kalau pula boleh buat apa, majlis berbuka puasa di masjid, bayangkan orang datang 30 orang 40 orang untuk nak berbuka di masjid. Sebab tu ada orang dia memang infak tenaga dia, kalau bulan Ramadan ni biar saya masak, sebab apa tu, seronok tu, janji ganjaran pahala yang berganda-ganda, jamu orang berbuka puasa. Sebab tu benda ni memang kita boleh kreatif lah kan, kreatif masing-masing. Kalau tak boleh buat berbuka puasa di masjid, pergi bazar tu belilah banyak sikit, RM10 cokodok kan. Kita nak makan 2-3 ketul je, yang lain tu kita nak bagi-bagi. Bubuh dalam polistirin kecil tu, seorang sebiji hantar kan. Dia ada berapa orang ahli keluarga dalam rumah tu, 5 orang, keboh lah 5 biji, tolong rumah berikutnya 5 biji, rumah akhirnya semua dapat kan. InsyaAllah habis kalau 5 biji. Kalau bagi banyak mungkin tak habis, sebab hak yang di rumah jiran tu dah ada yang lain kan. Jadi bagi kira-kira nak dapat itulah tadi peluang orang berbuka dengan makanan yang kita sedia ataupun yang kita beli ya. Kalau dulu sedia, sekarang tak sempat, orang perempuan pun kerja juga. Jadi kaedah dia beli, bukan beli untuk dia saja, bahkan dia beli juga untuk jiran-jiran dia. Mana kalau dia beli itu, makna jiran dia pun akan dapat juga. Itulah cara dia, kreatif ya. Kalau malam Jumaat tuan-tuan, semua orang boleh buat depan ni, insya-Allah. Beli kurma. Tapi kalau boleh beli kurma yang sedap lah, kurma ajwa, mabrung ke syafawi ke, beli 2-3 kotak. Masa majlis Yasin tu kan, selalu orang bawa air ni macam ni kan. Dia bawa air letak dekat tengah tu, dapatlah sebotol air seorang. Tapi kalau ramai macam ni, mungkin ada yang tak dapat, ada pula yang ambil 2 kan, sebab ni air baca Yasin. Ada hak yang lain mungkin boleh standby dengan kurma. Kurma kan satu kotak tu berapa dapat? 30. Nah, orang bukannya ambil sampai 2-3 biji, orang ambil sebiji-sebiji je. Habis je majlis baca Yasin tu, jalan kotak tu tiap orang. Orang takkan nak ambil segenggam, malu dia, walaupun dia nak ambil segenggam, tapi cover line, ambil lah sebiji kan. Cara tu maknanya siapa yang buat tu, dia dapat lah. Sama bulan Ramadan macam tu juga. Ada orang bawa buah kurma 2 sekotak ke 2 kotak kan, tengoklah berapa ramai yang nak berbuka di masjid ni. Lepas tu nak berbuka tu kan dia jalan kotak dia tu dekat setiap orang, semua ambil. Dengan sebiji kurma saja kita dapat berpeluang dapat pahala orang berbuka puasa. Mudah sebenarnya, tapi tak ramai orang buat. Idea ni tuan-tuan,
kita bila pergi Mekah lah, kita bila pergi Mekah, kita ziarah Rasulullah di Madinah, ya, kita tengok simple je dia orang ni, beli sekotak tisu letak pegang dekat tempat tawaf, kan. Orang-orang yang tawaf semua bila lalu dekat yang pegang tisu tu, ambil selai lap peluh, habis kotak dia bawa keluar kotak yang lain pula, ya. Walaupun selai tisu 100,000 kali ganda, pasal kebaikan tu di Masjidil Haram di Mekah, ya. Ada yang beli tong tong, dia beli plastik 5 liter bungkus air, ambil air Zam-Zam. Cawan tak payah beli, air tak payah beli, cuma modal dia beli je benda tu, plastik tu kan, nak masuk dalam masjid kan dia lipat. Orang ingat bekas selipar, rupanya tong air boleh buah air sampai 5 liter. Apa dia buat tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan pun pernah mengalami, kita tengah zikir, tengah baca Quran, ada hamba Allah datang kat kita, ulur air dengan cawan. Kebetulan memang kita pun dah haus, dah tekak, dah sejam 2 jam dah kita duduk kat sah ni tadi. Saya orang Malaysia ni datang awal kat sana, pukul 8 pagi dah pergi masjid dah, nak sembahyang Zuhur pukul 12 lebih, pukul 2 pagi dah pergi masjid dah, sebab nak sembahyang subuh pukul 4. 2 pagi turun. Memang kita baca zikir, baca Quran tu lebih lah pada sejam, kering tekak kita. Kebetulan ada orang yang bawa bekas tu tadi, dengan air dengan cawan siap, ya. Sekarang dia kutip balik cawan tu, kita kan lepas minum cawan letak dulu kat depan tu, dia kutip balik, Masya Allah, dia tolong kutip. Tadi dia dah ulur air, lepas tu dia kutip pula cawan yang kita letak kat depan tu. Kita pun bukan kata letak tu nak letak kat situ, sementara kita nak selesaikan lagi, nak sambung lagi zikir kita, selawat kita, baca Quran kita letaklah dulu depan kita. Rupanya dia round kali yang kedua tu dia ambil, dah dua kali kebaikan atas satu orang, kan. Mudah je rupanya. Alangkah baiklah kalau sekiranya kita di tempat kita pun kita boleh apply kan kaedah tu. Beli kurma sekotak 2 kotak, ataupun beli gula-gula. Gula-gula ni budak suka, tuan-tuan. Gula-gula 1 besen, ya. Biarlah mula-mula memang orang heran tengok kan, ni pasal apa bawa gula-gula ni sebesen, nak letak dekat tu majlis baca Yasin. Habis baca Yasin, ambil besen tadi, bawa round, semua orang yang ada, semua pakai ambil gula-gula ni. Tak ada orang tak ambil. Kalau dia tak makan pun dia ambil untuk nak bawa balik ke cucu dia, bawa balik ke anak dia, ya. Yang saya cerita ni dekat sini memang dah buat ke belum? Tak ada lagi, ya. InsyaAllah lepas ni boleh, ya. Boleh apply, beli gula-gula sebesen, ya. Sebesen tu kira boleh semua dapat tu, 2-3 seorang, 2-3 butir seorang, atau orang beli kurma, ya. Tak apalah kalau tak nak beli ajwa. Saya sebut tadi ajwa, bolehlah orang-orang yang tak sempat nak beli kurma ajwa dapat masa ajwa. Program majlis baca Yasin Masjid Kampung Sawah, ada edaran kurma ajwa, walaupun sebenarnya dapat sebiji, ya. Tak apalah, nama ajwa tu. Kan, nama ajwa. Kalau tak mampu, tak berkemampuan nak beli ajwa, maklumlah sekilo harga sampai 100 kan. Kita carilah kat Maidin banyak, dekat kedai-kedai biasa pun sekarang dah mula dah menjual kurma ni, persiapan untuk menghadapi Ramadan. InsyaAllah, kan. Sebenarnya itu atas kreativiti masing-masing lah untuk nak dapat peluang menambahkan pahala. Kita memang kena carilah ruang-ruang untuk nak buat kebaikan ni, sebab di antara kebaikan-kebaikan yang kita buat itu ialah cara untuk kita meneguhkan hati kita supaya kita sentiasa melakukan amalan yang baik ini, ya. Sebab kita ni maksiat, dosa antara seseorang tak sama, ya. Tak sama.
Kata guru saya, ia menyebutkan orang yang hafal Quran pun ada dosa. Apa dia dosa orang hafal Quran? Orang hafal Quran dosa bila dia tak baca, bila dia tak baca Quran. Dia hafal Quran tapi dia tak baca Quran, dosa sebenarnya, kan? Orang alim dosa juga dia apabila dia tak mau mengajar. Dia alim, banyak ilmu, orang minta, ustaz tolong mengajar, dia kata minta maaf lah, minta maaf, tak nak mengajar. Dia tak mau penat serabut otak dia, tak mau penat serabut otak dia. Ngajar-ngajar ni serabut tuan-tuan. Yalah, kita nak mengajar ni bukan main terus bawa kitab, kena baca dulu, buat rujukan 2-3 buah kitab. Penat, kadang-kadang buka kitab bukannya baca, tidur. Tidur. Nasib baik isteri ada, dia kata, abang ni tidur ke baca? Baca. Baca apa? Mata pejam. Kan? Itu maknanya mantik lah. Walaupun tidur, tapi insyaAllah barokah pasal kita duk mengadap kitab tu. Walaupun sekali tengok, insyaAllah, kan, dia datang ilham tu, Allah bagi ilham. Tapi maknanya kena gitulah, tidak boleh mudah-mudah, kan. Tak buat preparation, tak buat pembacaan mutalaah, ulang kaji, tanya tok guru lain tentang sesuatu yang dia tak faham. Kena belajar, walaupun dia dah mengajar, dia tetap kena belajar juga, ya. Dia bukan tahu semua, kan. Orang jahil dosa juga bila dia berkekalan dalam keadaan jahil, tak nak belajar. Masjid buat program, tak pernah nampak batang hidung dia. Makan ada, ngaji tak ada. Ni bukan sini ni, contoh secara umum sajalah, ya. Tak apalah, walaupun sebenarnya dia ada waktu makan, kalau tidak jenuh juga, masing-masing nak tolong berhabis, kan. Nasib baik ada yang datang tolong makan. Tapi bukan sekadar itu, bukan sekadar itu. Tak apalah, mula-mula tak apa. Dia ni mesti nak makan, tak apa, jangan kata dia, biarlah dia makan, kan. Sekurang-kurangnya tidak membazir bila ada orang tolong bagi perhabis makanan tu. Tapi kalau dah berbulan-bulan masa makan je ada, masa majlis ilmu tak ada, ni kena selotok dengan dia. Kena berbincang, kena ajak tempat lain, kena pujuk dia, ya. Tak boleh kata, kena pujuk dia. Kadang-kadang dia bukan apa, dia malu. Bab makan ni pasal ramai yang sama macam dia datang, tapi bila nak duduk dalam majlis ilmu, nak datang sembahyang berjemaah ni, dia tengok kawan-kawan dia yang macam dia seorang, malu dia. Kena ada orang-orang macam kita lah yang kena dekat dengan dia, kena bisik dengan dia, kena ngajak dia. Kalau boleh memang kita sebut dia ni antara orang yang termasuk dalam doa kita, kan. Barangkali ni sampai kita dah boleh jumpa dia ni, barangkali Allah ni dah makbulkan dah doa kita. Sebutlah macam tu. Memanglah kita tak doa secara personal, doa secara umum, tapi bila kita pergi secara personal, kita kena sebut kita doa ke dia. Kan, doa ke dia tu, dalam doa kita tu. Dan yang keseterusnya, orang yang ada tarikat pun disebut sebagai berdosa. Dia ada tarikat, adalah tarikat apa-apa yang menjadi pegangan dia, dia juga dikira berdosa kalau sekiranya dia tak berwirid, tak berzikir. Orang ada tarikat ni kena berwirid, kena zikir. Kalau kita yang tak ada tarikat mana-mana, tak apa, tak zikir, tak berwirid, tidak dikira berdosa, ya. Tapi bila dia duduk atas jalan untuk nak dekatkan diri daripada Allah, tarikat ni kaedah ataupun jalan untuk dekatkan diri kepada Allah, tu disebut tarikat tu. Kita belasah semua, kan.
mana jalan, mana gaya yang boleh bantu kita, mana yang kita selesa lah, ya. Mungkin kita tak nak terikat dengan satu-satu tarikah, kan. Dia ada pro ada kontra lah, kan. Cuma saya tak nak bahas panjang bab tarikat ni. Cuma kita sebut secara umum macam tu. Orang yang ada tarikat dikira berdosa kalau sekiranya dia tidak berwirid, tidak berzikir, kan. Maknanya kalau kita yang tak ada tarikat mana-mana ni, seronok sikit lah dengar, kan. Tapi kita tak mau ambil yang tak berwirid, berzikir tu. Kita nak juga ambil kesempatan, walaupun kita tak ada tarikat mana-mana, kita tak berpegang dengan mana-mana tarikat, tapi kita nak macam mewajibkan pada diri kita supaya berzikir, ada masa kita ni berwirid, berzikir, beristighfar, kan. Bagi dapat juga kurang-kurang lepas sembahyang 20 kali istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hak paling ringkas lah. Zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, kan. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berapa banyak terpulang lah, kan. Kalau larat sampai 20, buat 20. Kalau rasa seronok lagi, tambah jadi sampai 100, kan. Yang mula-mula jangan paksa, saya nak buat 1000 ustaz. Jangan paksa, jangan buat sampai 1000, buat 20, lepas tu naik sikit jadi 50, lepas tu naik sampai 100, lepas tu agak-agak kalau 100 ni boleh ke dapat buat hari-hari. Kalau dengan 100 tadi boleh buat dapat hari-hari, maintain tiap-tiap hari pasti bagi dapat 100. Tak apa, tak boleh banyak sehari. Orang ni dia kata saya 1000, orang ni 5000, tak apa, kita maintain 100 tapi biar hari-hari. Jangan hak ni 1000 kita pun try 1000, esok 10 kali pun tak, kan. Hak ni 5000 kita pun try buat 5000 juga, dapat 5000, tapi lepas tu tak jumpa dah zikir wirid pada hak 5000 hari itu. Tak boleh macam tu, tak mau. Biar ustaz zikir berapa kali sehari? Adalah 10 kali. 10 kali je. Ya, itu je yang mampu. Tapi kita istiqamah buat setiap hari. Kalau hari ini contohnya sibuk sangat dengan dunia sampai tak ada nak berzikir walaupun cuma 10 kali, anggap tu hutang. Esok bayar balik semula. Esok 10 kali tambah dengan hutang yang hari ini tak dah habis, tak dah cukup 10 kali itu, tindan ganda lagi lah, kan. Berapa? Tak cukup 5 hari, semalam 5 je sempat, punya sibuk dengan dunia, kan. Tak sempat nak zikir sampai 10 kali. Tak apa, hari ni 10 campur 5. Pasal apa 10 campur 5? 10 hak hari ni, hak 5 tu yang semalam punya hutang. Kira anggap tu macam berhutang lah, kan. Itu semua tuan-tuan yang dilakukan itu ialah jalan untuk kita meneguhkan hati kita supaya kita kekal dalam melakukan kebaikan. Tak dapat tidak, dia kena ada mujahadah untuk istiqomah dalam kebaikan ni. Menerusi hati sebegini lahirlah cetusan yang baik yang akan dapat menyaksikan keajaiban daripada khazanah yang gaib, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat akan membekalkan kepadanya petunjuk. Dah dia duduk buat benda baik, kan, malaikat pun bantu lagi daripada malaikat untuk dia meneruskan amalan-amalan yang baik itu. Ini kalau kita dapat pada hati yang ini maknanya alhamdulillah lah. Makna kalau kita tak dapat lagi hati yang macam ni makna tak cukup kuat lagi mujahadah. Tak cukup kuat lagi mujahadah. Kalau kita ni, kalau kita sebut ni tadi tak tersenarai dalam perkara yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah, maknanya tuan-tuan kita tahu kita punya mujahadah tak cukup kuat. Jadi cara dia kena gandakan lagi, gandakan lagi kekuatan kita. Carilah apa kita sebut tadi, kalau baca Quran
semuka surat begini je kita punya stand, mana mungkin kita kena tambah lagi jadi sampai 2 muka surat. Kalau zikir kita 10 kali masih lagi tak boleh mencetuskan akhlak yang baik dalam diri kita, tambah bagi jadi 20, tambah lagi. Dengan begitu tuan-tuan, syaitan akan boring lah, kacau Tuan Haji ni, boring lah nak goda Tuan Haji ni, kita hasut dia, kita nak tipu dia, dia tambah lagi kebaikan dia. Kan? Syaitan perhati tuan-tuan apa yang kita buat ni. Kalau kita buat baik sikit, lepas tu kita rasa tak cukup, kita tambah lagi kebaikan itu, akan menyebabkan syaitan boring dengan kita. Buang karen lah kita. Untuk masa ni kita tinggalkan dulu Tuan Haji, tinggalkan dulu ustaz, tinggalkan dulu jawatan puasa, biar dia seronok buat ibadat, Tapi syaitan ni dia tak tinggal kita tuan-tuan. Syaitan ni dia gagal hari ni, memang dia frasa pasal dia tak berjaya tipu tuan-tuan, tipu kita. Disebabkan apa? Disebabkan tadi kita rasa tak cukup mujahadah. Hari ni Allah bagi lagi ruang kehidupan pada kita, kita tambah lagi. Syaitan tengok, makin tambah kebaikan dia. Semalam sedekah RM1, hari ni dia bubur RM5. Semalam sembahyang 2 rakaat je, sunat 2 rakaat je, hari ni dia tambah jadi sampai 10. Ini tak boleh jadi ni, syaitan kata. Tinggalkan dia dulu. Kan? Jangan kacau dia, biarkan dia seronok buat ibadat tu. Tapi masa yang lain dia akan datang balik semula untuk merosakkan amal ibadah kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena sentiasa dalam keadaan bergantung dengan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita buat ni, jangan ada rasa seronok, kena ada rasa bimbang, takut-takut tak sampai pada Allah. Takut-takut duk main dalam masjid ni je, duk pusing-pusing dalam masjid ni je. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita berdoa pada Allah supaya Allah sentiasa memberi bantuan kepada kita untuk kita terus istiqamah atas jalan kebenaran ini. Di sekadar itulah yang dapat kita kongsi sedikit dalam kesempatan masa yang sangat cepat lah. Masa sehari-hari kita jumpa cepat. Kan ni dah habis bulan 2 nak masuk bulan 3 dah besok. Masya-Allah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam limpahan rahmat, keampunan dan keberkatan, serta sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmika wa ba'idna an-nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.